Nama diberi Muhammad Nizam bin Yahya. Muhammad Nizam bin Yahya bertugas sebagai pegawai penyelaras masjid daerah di bawah Jabatan Hal Dewan Agama Islam Negeri Sabah Cabang Keningau. Saya mengajukan satu soalan, yaitu sejauh manakah keberkesanan peranan dai zaman sekarang dalam membentuk para wali, yakni pemimpin yang sedia ada, pemimpin Islam kita yang mentadbir negara, agar mereka ini terbina dalam satu dasar ataupun berlandaskan syariat Islam yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Kita persilakan berada pada soal untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nizam. Soalan yang sangat mencabar, iaitu jikalau Islam itu dibina hanya menerusi ibadah dan juga muamalat, sedangkan Nabi SAW itu juga Masya Allah banyak dakwanya, dan tapi soalannya banyak menjurus kepada iaitu tentang politik itu sendiri. Dan kalau kita lihat tadi, sebenarnya apa yang Ustaz Nizam tanyakan itu ada kaitan juga dengan apa yang telah saya kongsikan pada pusingan pertama tadi, iaitu kepentingan ilmu untuk kita mengetahui hal ehwal semasa. Baik, jadi soalannya adalah apakah peranan kita sebagai da'i untuk membentuk pemimpin? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tadi sebenarnya kami ada perbincangan. Ini bukan pre-plan, tapi kami ada perbincangan tentang isu-isu seperti ini. Apakah jenis soalan yang boleh ditanya dan tak boleh ditanya. Maka saya mencadangkan kita buka saja. Kerana kalau kita nak elak-elak, akhirnya sebagaimana kata orang Keningau, everything swept under the carpet. Faham? Semuanya disapu di bawah, permaidani saja. Lalu kita anggap bersih. Memang asalnya memang nampak bersih, tetapi setelah satu tempoh dia akan mula membusuk. Waktu itu barulah kita tahu rupa-rupanya itulah kesan daripada dulu kita tak mau berbincang pasal perkara yang kita rasakan sensitif itu. Baik, bila kita cerita tentang peranan seorang da'i dalam membentuk pemimpin, kita perlu faham dalam setiap keadaan dia ada ekstrim dia. Dia ada ekstrim dia. Ekstrim sebelah kanan ataupun ekstrim sebelah kiri, left wing, right wing. Hatta dalam politik itu sekali, adakah bersalah jikalau kita berpolitik dalam Islam? Salah ke tidak? Tidak salah. Tetapi yang kita perlukan sebagai seorang da'i, apa tugas da'i? Da'i ini adalah dia mengajak kepada kebaikan dan dia mencegah kemungkaran. Ada tak diletak kat situ bahawa kita hanya ajak kepada kebaikan kepada parti kita dan kita hanya cegah kemungkaran daripada parti lain? Ada ke tak? Tak. Maksudnya peranan kita sebagai da'i adalah amar makruf nahi mungkar itu dia tidak tertakluk kepada sesiapa pun. Maksudnya kita melakukan amar makruf kepada semua orang, kepada semua lapisan masyarakat, kepada pemimpin politik, tak kira apa jua pun parti dia. Dan kita juga mencegah kemungkaran, kita juga menegur kemungkaran tanpa mengira siapa pun dia. Tetapi yang paling penting adalah akhlak dan cara kita menegur itu kena bersesuaian dengan Islam. Kita tidak boleh mengajak orang kepada Islam dengan cara yang tidak Islamik. Sebab itu peranan da'i hari ini, kita memerlukan lebih ramai da'i yang berbentuk non-partisan. Apa yang dimaksudkan dengan non-partisan? Yang dimaksudkan sebagai non-partisan adalah dia bukan ahli sini dan dia bukan ahli sana. Tetapi tak salah dia berpolitik. Setiap orang ada ideologi politik dia. Tetapi yang jadi masalah hari ini kita ialah di mana contoh kita ada dua ekstrim. Dua ekstrim yang saya maksudkan itu adalah jikalau seorang pendakwa itu berada di dalam parti sekian, seorang pendakwa, maksudnya Muslim lah, tak bersalah masuk dalam mana-mana parti pun. Tetapi bila mana dia berada di dalam satu parti itu, maka segala yang dilakukan di dalam parti itu diiyakan tanpa dicegah kemungkarannya, hanya kerana kita orang parti, kita kena diam. Habis apa tujuan berpolitik jikalau mendiamkan kemungkaran? Sedangkan Nabi SAW bersabda bahawa daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, apabila kamu nampak kemungkaran, maka cegah dengan tangan kamu. Maksud juga dengan kuasa kamu, kuasa yang kamu ada.
Dan jikalau tidak mampu, dengan lisan kamu, kamu tegur. Dan jikalau tidak mampu, maka benci dalam hati kamu, dan itu selemah-lemah iman. Maka yang ekstrim kita ada adalah apabila para da'i digunakan di dalam parti politik untuk menjasti kemungkaran yang berada di dalam parti politik itu. Kerana da'i itu, dia lupa asal usul dia sebagai seorang da'i. Kalau kita lihat para ulama kita, antara perkara yang cuba mereka jauhi ialah apa? Daripada penguasa. Mereka akan cuba jauh daripada pemerintah. Bukan kerana nak memisahkan antara ulama dengan umarak, tidak. Tetapi mereka tahu nilai diri seorang pendakwah, yakni biarlah pemerintah yang datang kepada kita, menjaga kemuliaan kita kepada kita. Jikalau kita yang beria-ia nak pergi mencari pemerintah, akhirnya kita yang diperintah. Sepatutnya kita ini yang memberikan pedoman kepada para pemimpin apakah yang Islam seru kita. Tetapi apabila kita pergi kepada mereka, mereka hulur duit sikit. Oh, Masya Allah Ustaz datang hari ini saya bagi 10,000. Kita pun diam. 10,000 kita menjual maruah. 10,000 kita menggadaikan legasi Nabi SAW. Adakah itu nilai dakwah? Maka berpolitik tiada masalah. Ekstrim sebelah kanan adalah apabila apa yang dilakukan oleh partinya sendiri, ahli dalam partinya didiamkan. Tetapi bila parti lain, dia tegur kuat-kuat. Bila kita tanya, kenapa dalam parti awak pun benda yang sama berlaku, kenapa awak tak tegur? Dia kata tak apa, kita kena tegur diam-diam. Kalau itu prinsip anda, iaitu menegur pemimpin politik diam-diam, kenapa perkara yang sama tak dilakukan kepada pihak lawan? Kenapa one-sided? Maksudnya, kita tak bersikap objektif. Kita bersikap bias di situ. Sebelah kiri pula adalah orang kata, leceh lah Ustaz, nak tahu pasal politik ni. Pening lah. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Pening. Tak payah tahulah. Banyak lagi masalah. Coronavirus lah, corner lah. Itu bukan coronavirus, itu corner virus. Asyik corner je. Itu sebelah ekstrim je itu, dia tak nak tahu langsung tentang politik. Tak boleh juga. Sebab nak tak nak, politik ini, ataupun ahli politik, dia seumpama atau apa tau? You can't live with them, you can't live without them. Kamu tak boleh hidup dengan mereka, dan kamu tak boleh hidup tanpa mereka. Sebab dah menjadi sebahagian daripada masyarakat. Orang yang tak nak mengambil tahu langsung tentang politik, dengan alasan sangat kecewa, akhirnya politik ini akan dimainkan oleh orang yang tak beragama. Kerana orang yang beragama dia tak nak ambil tahu. Dia kata itu urusan terlalu besar. Tetapi urusan yang besar itu dia berasal daripada urusan yang kecil, iaitu kita sebagai pendakwa di lorong-lorong, di lereng-lereng, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman. Kita bukan melobi untuk mereka, tetapi kita mendidik masyarakat bagaimana memilih pemimpin. Apakah dasar kita dalam memilih pemimpin? Apakah yang perlu kita ketahui dari segi cara membuat keputusan? Tak ada parti, saya kata, ini kata-kata saya, sedang live. Dan saya pernah kata benda yang sama. Tak ada parti politik di Malaysia yang bersih 100%. Tak ada. Saya berani kata, tak ada. Tak ada yang bersih 100%. Tetapi bila mana kita dalam membuat keputusan, maksudnya peranan kita sebagai da'i adalah mendidik masyarakat. Okey, dalam keputusan macam ni, semua ni macam tak bersih. So nak pilih yang mana? Tak nak pilih langsung. Jikalau kita tak pilih, maka orang lain yang memilih, dia akan memilih menggunakan nilai dia yang bukan Islam. Boleh faham maksud saya? Penilaian kita dalam Islam, apa dia? Dalam maqasid syariat kita mengutamakan jaga apa? Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Maksudnya, dari segi fik keutamaan kita selalu mengutamakan apa yang kurang. Kalau tak ada yang memberi manfaat, kita mencari yang kurang mudarat kepada agama dulu. Betul ke tidak? Bila kita mencari yang kurang memberikan mudarat dalam bab agama, bukan kita bermaksud kita bersetuju dengan bab orang yang berasuah, orang pecah amanah. Tak. Itu pun dosa, itu pun haram. Tetapi antara dua kemungkaran, mana satu yang lebih kurang mudaratnya? Inilah yang kita perlu didik kepada masyarakat. Peranan da'i, cuba bersikap neutral. Masalah kita sebagai da'i,
Bila bab politik, manusia jadi objektif ke subjektif? Dia jadi subjektif. Subjektif adalah berkaitan dengan perasaan kecenderungan dia. Tetapi objektif, keputusan yang dia buat tidak akan dipengaruhi oleh perasaan dia, nilai diri dia. Dia akan berdasarkan kepada fakta itu sendiri. Saya bagi contoh. Ini air mineral. Objektif ke subjektif? Air mineral ini objektif ke subjektif? Objektif. Saya suka air mineral ini. Ini objektif ke subjektif? Subjektif. Tetapi ada tak siapa boleh mengubah fakta yang berbentuk objektif, iaitu ini adalah air mineral? Tak boleh. Tetap air mineral. Suka tak suka itu subjektif. Boleh faham maksud saya? Jadi maksudnya, peranan kita sebagai seorang pendakwa, kita kena sangat clear. Kita kena sangat clear. Iaitu peranan kita nak mendidik masyarakat. Saya bagi satu contoh. Mungkin Ustaz Nizam, saya tak pastilah sama ada Ustaz Nizam ikut Facebook saya ke tidak. Ustaz tak ikut kan? Ikut? Patutlah. Beberapa kebelakangan ini, saya banyak komen tentang isu-isu politik. Ini saya tak bercakap tentang individu, tetapi saya cuma berkongsi bagaimana peranan. Saya tak kata peranan saya terbaik, tak. Mungkin saya ada salah silap, manusia. Tetapi saya kongsi peranan kita. Tadi Ustaz tanya saya, kena hentam ke bro? Dia pun tanya saya, kena hentam ke? Biasalah. Apa? Ingat kalau berdakwah ni tak kena hentam. Kalau tak nak kena hentam, jangan buat apa. Tak buat apa pun kena hentam juga. Kena hentam dengan Allah nanti di akhirat. Sebab kamu ada peranan, kamu tak mainkan peranan. Hashtag mohon terasa. Saya bagi contoh. Sekali lagi, memang dia berkaitan dengan roh politik, tetapi saya nak berkongsi dengan masyarakat, terpulang kepada mereka nak ikut tak ikut. Saya tak melobi. Sebab orang kata, orang tuduh saya, ini dia mesti dah kena makan dedak kat sebelah sana tu. Saya bagi bukti. Sewaktu kerajaan BN dulu, sebelum pilihan raya, saya banyak bekerja sama dengan kerajaan waktu itu. Malahan saya dijemput sendiri oleh Timbalan Menteri Agama waktu itu, Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi, ke program TN50 untuk bertanya soalan kepada Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya diberikan peranan untuk bertanya soalan dalam isu dakwah. Saya ada dalam situ. Saya memainkan peranan saya. Saya ahli BN? Bukan. Dan malahan ketika zaman BN, saya dipilih sebagai 10 calon terbaik tokoh dakwah negara. Saya tak melobi. Now, bila sampai kepada zaman kerajaan di bawah gabungan Pakatan Harapan, kerajaan gabungan Pakatan Harapan, mereka melantik saya, JAKIM, mereka melantik saya sebagai Duta Rahmah kerajaan di bawah PH. Tetapi waktu yang sama, Dewan Pemuda PAS Kebangsaan, mereka memberikan saya anugerah tokoh dakwah Dewan Pemuda PAS. Saya sekarang nak tanya, saya BN ke, UMNO ke, PAS ke ataupun PH? Saya semua ada. Saya bukan ahli mana-mana. Saya bekerja sama dengan semua orang. PKR pun saya kerja sama, MCA pun pernah jemput saya, UMNO pun pernah jemput saya, PAS pun pernah jemput saya, Amanah pun pernah jemput saya. So saya nak tanya, saya ni ahli mana? Tak. Kita pegang pada prinsip, selagi mana benda itu adalah benda yang baik, peranan sebagai da'i, perkara yang boleh membawa manfaat kepada Islam, jalan. Walaupun pernah kita benci, kita tak suka dengan polisi, kita tak suka dengan benda yang berlaku di atas, tapi da'i kita bersikap objektif, saya rasa benda ini membawa manfaat. Ketepikan perbezaan kita, let's work together. No problem. Apa masalah? Sedangkan lidah pun tergigit, apa salah kita bekerjasama dengan orang yang kita pernah tak setuju? Jadi saya katakan, peranan, saya bagi contoh, 2 contoh. Bukan saya kata saya 100% setuju, cuma saya kata peranan kita nak menjadikan masyarakat berfikir dengan peranan kita sebagai da'i. Contoh, bila ada parti daripada Pakatan Harapan, mereka keluar, ada yang dia kata lompat lah, betul? Maka disebut golongan ini sebagai pengkhianat, betul ke tidak? Ini adalah tak berprinsip, maka disebut ini adalah backdoor government, betul ke tidak? Ke tak ikut? Ikut, fine. Setuju tak setuju lain cerita. Saya dengar ini dan saya baca.
Maka apa peranan saya? Tuang minyak atas api. No. Peranan waktu itu adalah mengajak manusia berfikir. Okey, kita guna logik. Jikalau orang yang keluar daripada satu gabungan, kemudian dia membentuk kerajaan yang lain, maka kerajaan itu dinamakan sebagai backdoor, maka ini adalah pengkhianatan dan sepatutnya ini perlu dibenci dan dikeji. Fine. Untuk tujuan perbincangan, orang yang sama yang mengatakan ini adalah pengkhianatan, orang yang sama juga yang merancang untuk membuat backdoor government pada 2008 dengan membuat program September 16, iaitu dengan melompatnya ramai ahli BN untuk masuk ke Pakatan Rakyat waktu itu untuk membentuk kerajaan. Persoalan saya, kenapa yang ini bukannya backdoor government, ini bukan pengkhianatan, yang ini pengkhianatan? Adakah saya membuat keputusan? No. Saya cuba nak mengajak, jangan double standard. Sebab itu sebagai da'i, kita kena tegur dengan prinsip kita. Sebab prinsip dia tak mengenal siapa. AABB, formulanya sama. 2 campur 2, tak kisah. 2 campur 2 dalam bahasa Melayu tetap jadi 4. 2 campur 2 dalam bahasa Cina, jia ye si si. Jawapannya tetap sama kerana formulanya sama. Boleh faham maksud saya? Clear cut? So saya bagi prinsip yang kedua, iaitu bila ada ahli, baru tak sampai seminggu, ada orang dikatakan masuk parti dia. Oh, kami bergembira. Ada orang keluar daripada parti dia nak masuk parti kami. Sekali lagi, saya nak tanya. Anda kata itu adalah mengkhianati mandat rakyat apabila gabungan ini ada ahli politik masuk ke parti lain. Maka mengkhianati mandat rakyat. Persoalan saya, ahli parti ini, ahli parlimen ini yang dikatakan masuk ke dalam gabungan kamu, tidakkah dia juga mengkhianati mandat rakyat kalau ikut prinsip kamu yang sama? Boleh faham maksud saya? Saya tahu, saya tak akan popular di kalangan ahli politik. Tetapi prinsip saya tak takut dengan ahli politik, saya takut dengan Allah. Saya takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan saya. Kenapa Firdaus, kamu tahu sesuatu ini, kamu tak kongsikan. Tapi pastikan apa yang kita kongsikan itu adalah sesuatu yang kita tahu, mainkan peranan kita. Kalau diamnya kita, di saat berlakunya kemungkaran, tetapi kita ada solusi kepada perkara itu dan kita yakin itu adalah solusi, maka kita akan rasa sangat menyesal apabila kemungkaran yang lebih besar berlaku. Apabila kemungkaran yang lebih besar berlaku. Dan saya nak tutup soalan daripada Ustaz ni, Ustaz Nizam, jawapan dia, saya nak tutup dengan satu kata-kata daripada Napoleon Bonaparte. Dia kata, the violence that we have today is not only due to the actions of the bad people, but is due to the silence of the good people. Kejahatan yang kita ada pada hari ini bukan berlaku semata-mata kerana perbuatan orang yang jahat, tetapi kerana diamnya orang-orang yang baik. Bukan kita bajet baik, tetapi sebab itu saya kata tadi, niat kita kena betul. Kita buat sebab apa? Kalau saya tahu ada orang fitnah saya, dia kata, oh, ini mesti terima duit. Saya kata, wallahi, demi Allah, cuba cek akaun saya, ada duit di mana masuk? Tak ada. Yakin pun saya tak dapat duit. Serius, saya tak dapat duit. Saya tak dapat duit daripada BN, daripada Muafakat, daripada PH, saya tak dapat. Habis saya bercakap untuk siapa? No, saya tak memerlukan wang mereka. Allah akan hantar tentera dia untuk membantu dakwah kami. Saya tak perlu membodai ahli politik. Biarlah ahli politik yang menjemput kita untuk berprogram kerana mereka nampak nilai yang ada pada kami untuk Islam. Tetapi kalau setakat kita ni pendakwa nak mendekati ahli politik semata-mata nak dapat jawatan, maka sahabat-sahabat pendakwa sekalian, berhati-hatilah pada hari kiamat yang di mana kita akan dipersoal apabila kamu mendekati ahli politik, kamu mengubah mereka ataupun kamu diubah oleh mereka. Maka tegurlah pada prinsip. Itulah peranan yang saya nampak Ustaz boleh kita mainkan sebagai seorang pendakwa tanpa mengira mana-mana parti pun. Wallahu a'lam. Begitulah.